Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjemaah. Hadis ke 80. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah la yuti'u lillazina yatakhallaluna ila al-masajid fi az-zulami binuri sati'i yaumil qiyamah. Rawahu Tabrani fil Awsat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan dari setiap arah dengan cahaya yang bergemerlapan pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyauna ila al-masajidi fi zulam ulaika al-khawasuna fi rahmatillah. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan, merekalah orang yang menyelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah. An Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Bashiril masya'ina fi zulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah berita gembira kepada orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan, iaitu dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Riwayat Abu Daud. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang ke-80, hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah ni kita dah biasa sebut, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih daripada 5,000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak sumbangan kisah dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi la yuti'u lillazina yatakhallaluna ilal masajid. Allah akan menerangi orang-orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap, gelap, yang mana Allah akan terangi dengan cahaya yang bergemerlapan pada hari kiamat. Jadi kita yang pergi ke masjid ni pagi-pagi keluar, ini jenis bila malam waktu malam maghrib, Aisyah, subuh datang ke masjid dalam keadaan gelap, maka kitalah golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita keluar dalam keadaan gelap, tapi akan dapat cahaya yang terang di hari akhirat kelak nanti. Allah gantikan. Kalau kita tengok zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, tak adalah macam zaman kita ni. Ada kenderaan yang ada lampu semua kan, start je kereta, start motor, lampu pun menyala. Zaman dulu agak payah untuk dapat cahaya. Maka ini merupakan satu bentuk tasjid, semangat yang diberikan oleh Nabi. Walaupun gelap, susah untuk datang ke masjid waktu malam, waktu pagi, maka Allah akan ganti dengan cahaya yang gemerlapan pada hari kiamat. Kemudian didatangkan dengan hadis yang kedua, itu hadis Abu Hurairah juga. Nabi menyebut benda yang sama, al-masya'una ilal masajid,
orang yang berjalan kaki, ni berjalan, naik kenderaan ke, berjalan kaki ke masjid fi zulam, dan keadaan ke gelap, gelap gelita, ulaika khawasuna fi rahmatillah. Jadi bagi golongan orang yang berjalan kaki pergi ke masjid dalam keadaan gelap, ulaika khawasuna fi rahmatillah, mereka adalah orang yang menyelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalan kaki dalam keadaan gelap, mereka ni dapat golongan yang menyelam dalam rahmat Allah, dapat memahami, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kaki dalam keadaan gelap. Kita ni naik kenderaan, lepas tu terang, so beza sikit lah. Tapi mungkinlah lepas ini boleh jalan kaki, kemudian tak payah pasang lampu, biar gelap kan. Nak ambil spirit daripada Nabi ni, gelap-gelap lah, tutup lampu. Tapi janganlah berlanggar dengan orang pula, anti accident. Tapi jalan kaki tak apalah, mungkin tak berlanggar. Kalau naik kereta, naik motor, jangan tutup lampu. Nak ambil spirit ni, jadi berlanggar pula. Okey, tu hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga ini an Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis dari Buraidah. Buraidah ni nama yang agaknya jarang kita jumpa. Buraidah ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut sejarahnya, Buraidah ni dia Islam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah ke Madinah. Nabi ketika mana dia bertolak daripada Mekah, dia lari nyuruk dekat Gusur, kemudian patah balik baru pergi ke arah Madinah. Ada beberapa orang kafir yang kejar Nabi sebab dijanjikan dengan ratusan unta merah. Antaranya Suraqah bin Abdul Malik, orang tu yang kejar Nabi, jatuh daripada kuda dia. Dan di antara yang nak juga membunuh Nabi, ni si Buraidah ni, sahabat ni, nama dia Buraidah bin Asad al-Aslami. Buraidah al-Aslami. Dia ketika mana Nabi, dia Buraidah ni dia duduk di nama satu tempat nama dia Al-Ghamim. Al-Ghamim. Kalau tuan-tuan yang pergi umrah daripada Mekah nak ke Madinah tu, on the way lebih kurang dalam 50 km, 60 km tu ada satu perjalanan ni, jalan lama lah, ada satu tempat nama dia Al-Ghamim. Al-Ghamim. Jadi Buraidah ni dengan kaum dia duduk dekat kawasan Al-Ghamim. Al-Ghamim. Jadi siapa-siapa yang daripada Mekah nak pergi ke Madinah, dia kena lalu kawasan nama dia Al-Ghamim ini. Dia ni ketua suku kaum dia, Buraidah ni. Jadi Buraidah ni bila Nabi lalu tu, dia ambil peluang lah, dia tahu apa yang dijanjikan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, siapa yang dapat tangkap Nabi. Dia cuba juga, sebagaimana Suraqah cuba nak bunuh Nabi, dia cuba nak bunuh, tapi dia tak berjaya. Buraidah al-Aslami ni, dia tak berjaya. Yang akhirnya Nabi bila sampai dekat Al-Ghamim ni, Buraidah nak cuba bunuh, dan apa yang berlaku ialah akhirnya dia tak dapat bunuh Nabi, dan Nabi mendakwah Buraidah ni. Dia dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dia mengucapkan syahadah. Lepas dia mengucapkan syahadah, dia ambil tombak dia yang nak bunuh Nabi tadi. Tombak dia diikat dengan kain, kain warna putih. Kain warna putih ni biasa orang nak buat bendera putih ni, kira nak surrender lah. Diikat kain putih, angkat tombak dia. Dia tunjuk pada suku kaum dia. Dia kata sungguhnya telah datang kepada kita orang yang dapat memberikan hidayah dan petunjuk kepada diangkat dia punya tombak dia, yang mana pada ketika itu dalam riwayat dia menyebutkan ada lebih kurang 80, 70, 80 kaum keluarga yang duduk di kawasan Al-Ghamim itu, semuanya menerima dakwah Nabi, semuanya masuk Islam pada ketika itu. Dan Nabi ketika itu dia sampai ke Al-Ghamim, disebabkan lama dekat situ, Buraidah ni dijemput Nabi, ya Rasulullah, marilah pergi jumpa kaum kerabat aku dulu, bani aku dulu, duduk dia kejap, dan Nabi sempatlah pergi ke situ. Dan malam itu Nabi sampai malam dekat bersama dengan kaum Buraidah ini. Nabi sembahyang Isya dan mengimamkan solat Isya di
di Al-Ghamim itu. Masuk Islam tu semua sembahyang Isya sama dengan Nabi. Tak ada belajar sembahyang macam tu, sembahyang Isya. Dalam riwayat disebutkan gitu. Itulah Buraidah, dia Islam pada ketua suku kaum. Dan Buraidah ni dia tak pergi ke Madinah. Dia duduk dengan kaum dia dekat Al-Ghamim tu. Dalam riwayat disebutkan selepas Nabi perang Uhud, tahun ketiga, keempat hijrah baru dia pergi ke Madinah. Lepas tu dia sampai Madinah, dia duduk dengan Nabi. Semua perang dia duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sumbangan dia yang terbesar, Buraidah ni dia salah seorang sahabat yang dia banyak kabel kuat dengan pembesar kafir. Ketika mana Bani Mustalik nak buat serangan hendak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi dia hantar Buraidah ni jadi jasus, mata-mata masuk ke Bani Mustalik tu, dan dia boleh dapatkan maklumat daripada first hand, daripada ketua perancang Bani Mustalik itu bagaimana nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat first hand. Kemudian dia balik, jumpa dengan Nabi, dia cerita. Dan pada ketika itu Nabi dekat Madinah tu dia dapat tangkap lah. Sebenarnya Bani Mustalik ni dah hantar beberapa orang yang Riki nak tangkap Nabi ni, nak bunuh Nabi ni. Dapat tangkap benda tu, dan Nabi ketika itu dia bersama dengan orang Islam buat serangan tu, serang Bani Mustalik. Dan itu sangat diingat peranan sumbangan Buraidah. Dia yang menyebabkan Islam menang ketika menentang Bani Mustalik. Saya rasa saya pernah cerita tentang peperangan Bani Mustalik itu. Nabi SAW wafat, kemudian Buraidah ni diceritakan dia ni duduk dengan para sahabat, dan akhirnya dia berhijrah ke Basrah, menjadi pejuang, menjadi pendakwah ke Basrah, dan akhirnya dia berjuang ke Khurasan. Khurasan ni sebelah Iran sana. Dan disebutkan dalam tarikh para ulama tarikh, ulama sirah menyebutkan Buraidah al-Aslami ini merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Khurasan. Itu pada tahun 63 Hijrah. Dia ramai sahabat. Setiap tempat tu ada sahabat-sahabat pergi kan. Dan Buraidah ni kalau dekat Khurasan, dia sahabat yang terakhir meninggal. Dulu kita pernah ceritakan ada di Mekah, di Kufah, dekat Khurasan belah Parsi, Buraidah yang terakhir. Sebelum tu ada sahabat-sahabat yang lain. Bila dia mati, maksudnya tak ada dah sahabat yang meninggal di Khurasan. Dia sahabat yang terakhir. Banyak sumbangan dia dalam Islam. So dalam hadis ini dia menyebutkan Nabi SAW bersabda, Bashiril masya'ina fi zulm. Kamu berilah berita gembira, kata Nabi kepada para sahabat, Bashiril masya'in, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan pada waktu gelap ke masjid. Apa berita gembira itu? Nabi sebutkan bin nuritami yaumal qiyamah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka yang berjalan dalam keadaan gelap ini ke masjid, dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bolehlah lepas ini kita pakai gelap ya, masjid surau pun gelap, datang pun gelap, tak ada cahaya kan, semua gelap sampai ke surau. Nak ambil fadilat ini insyaallah tuan-tuan mulia. Pagi ini kita baca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kelebihan berjalan kaki, iaitu menceritakan tentang kegelapan itu. Orang yang pergi masjid dapat fadilat, kelebihan pada hari kiamat. Jadi insyaallah kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.